Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Ta'ala akhlak yang mulia. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang ketiga anjuran Masjid UK Perdana menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Muhadir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 170, iaitu isu berdoa secara berjamaah. Soalan: apakah dasar yang membolehkan berdoa secara berjamaah, yakni secara beramai-ramai sebagaimana baru dilakukan sebentar tadi lepas dari solat, selepas berwirid, berzikir, lalu imam mengangkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala dan makmum mengaminkan doa imam. Ini yang dimaksudkan dengan doa secara berjamaah. Bukanlah ada niat khusus macam kita solat usalli fardhu subhi rakaataini makmuman, ada niat khusus tu. Tapi untuk doa berjamaah ni maksudnya semata-mata satu orang angkat tangan berdoa, orang lain aminkan. Kenapa Ustaz Mahathir masukkan isu ini? Kerana ada di kalangan umat Islam, bahkan di negara kita, yang mendakwa bahawa doa berjemaah ini adalah bid'ah yang sayyi'ah, yakni bid'ah yang buruk. Bila bid'ah yang buruk, berarti berdosalah kita buat. Yang tak berdosa ni kalau bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, yang tak bercanggah dengan syarak. Tapi kata mereka berdoa ramai-ramai ni bercanggah dengan syarak. Bahkan ada yang melabelkan orang yang melakukan perbuatan berdoa beramai-ramai ini sebagai bersikap gulu, melampau dalam agama. Jadi tuan-tuan yang berdoa dengan imam tadi para pelampau lah. Gulu melampau sangat dalam beragama ni. Tapi bila kita kaji, kita dapati orang yang mendakwa tu sebenarnya gulu. Dia menyangkakan hanya pandangan dia sahaja yang betul, pertama. Yang kedua, dia menyangkakan dalil dalam syarak ini hanya dalil khusus. Nanti ada suruhan khusus, Nabi SAW bersabda, lepas kamu menunaikan solat, hendaklah kamu berdoa beramai-ramai. Dia nak macam tu. Ataupun dia nak ada dalil mengatakan Nabi SAW setelah baginda selesai menunaikan solat bersama dengan para sahabat,
lalu baginda memimpin doa secara berjamaah. Macam tu bagi dia baru dalil. Sedangkan para alim ulama semenjak dari dahulu memakai dalil yang umum untuk memayungi amalan-amalan. Dalil yang umum sudah memadai. Baik, kita lihat jawapan. Al-Fadhil Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala menjawab persoalan ini dalam Al-Fatawa Al-Mu'asarah. Fatwa-fatwa semasa. Contemporary fatwa lah. Dengan katanya, dalam masalah ini terdapat perselisihan antara para ulama. Ini kita kata, kenapa kamu gulu memaksakan hanya satu pandangan saja betul dan menutup mata kepada pandangan yang lain. Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala dan muridnya Abu Yahya ibn Asim dan Ibn Qasim Al-Qabab dari Malikiyah, mazhab Malik rahimahumullah, moga-moga Allah merahmati mereka semua, mereka tidak membenarkan kerana tidak pernah diketahui bahawa Rasulullah SAW pernah berdoa secara berjamaah, dan hal itu sentiasa demikian sepanjang umur baginda, kemudian para khulafa ar-rasyidin setelah baginda, kemudian salafus soleh. Jadi Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, beliau ulama mazhab Maliki. Dari segi fiqh beliau mazhab Maliki. Dari segi akidah beliau adalah Asy'ari, Asy'ariyah. Kita dah cerita tentang Asy'ariyah, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Cuma dalam bab bid'ah beliau mempunyai pendirian yang berbeza dengan sekalian ramai ulama-ulama yang lain. Beliau sangat strict untuk mengatakan bahawa sesuatu bid'ah itu tidak ada dalil maka tidak boleh amal. Berbeza dengan para ulama yang lain, selagi mana perkara itu tidak bercanggah dengan syarak, silakan, boleh amal. Tapi kalau bercanggah dengan syarak, tak boleh. Kalau dengan bahasa mudahnya, asalkan perbuatan itu baik, boleh buat. Tapi ada orang memang trigger betul dengan ayat tu. Oh, dia kata senanglah macam tu ustaz, asal baik boleh buat. Kalau ustaz pakai kaedah asal baik boleh buat, why not ustaz semain subuh 4 rakaat je? Kata asal baik boleh buat. Jadi dia kena faham, bila kita katakan asal baik boleh buat, baik dari segi syarak. Bukan baik ikut kepikiran kita. Kita kata kalau 2 rakaat pun dah bagus, dapat pahala, 4 rakaat tentulah lagi bagus. Tidak. Kita dah terangkan isu itu dalam bab yang ketiga dulu. Lama dulu kita katakan ibadah itu ada 2 jenis. Ada ibadah yang diikat dengan ikatan-ikatan tertentu, itu tidak boleh dileraikan. Umpama solat lah, dia ada waktu dia. Tak boleh kita nak solat ala cuti-cuti ni apa salah ya. Supaya lebih ramai dapat datang, kita sembahyang subuh pukul 10 rasa mudah sikit orang nak datang. Tak ada. Subuh tetap ada waktu dia. Kemudian ada dia punya tempat. Kalau sembahyang tak apa, tempat fleksibel. Nak sembahyang di UK Perdana boleh, nak sembahyang di Shah Alam boleh, nak sembahyang di Johor boleh, bahkan nak sembahyang di London, di New York pun tak ada masalah. Asalkan masuk waktu. Tapi kalau seumpama haji misalnya, itu tidak fleksibel. Haji itu mesti di Kaabah. Tawaf tu mesti dikeliling Kaabah. Kalau sa'i mesti antara Safa dan Marwah. Kalau wukuf mesti di Arafah. Kalau mabit mesti di Mina. Jangan pandai-pandai macam ajaran Taslim di Pulau Pinang. Suatu kampung namanya Kampung Seronok. Ada orang Pulau Pinang sini. Mungkin pernah dengar ajaran Taslim. Dia sembahyang ada satu rukun je. Rukun qalbi je. Rukun fi'li tak ada. Rukun qauli tak ada. Dia tengok, hang dah sembahyang ke belum? Sembahyang dah. Tak nampak pun hang sembahyang. Aku pakai niat. Tengok. Satu rukun je pakai niat. Tapi yang kita tak sedar hati dengan dia orang ni, bab sembahyang dia boleh pakai niat. Bab makan dia makan betul-betul. Patut senang kita jamu dia bagi pinggan kosong, hang niat nak makan apa? Hang nak nasi kandak ke, hang nak apa ke, hang niat je. Dia marahlah. Dia kata apa hang buat main-main aku macam ni? Nak belanja betul-betul, bagi pinggan kosong suruh aku niat mana boleh. Macam tu. Semayang hang boleh pula pakai niat saja. Jadi dia buat haji di Pulau Pinang. Kumpulan ni mereka ajar haji cukup di Pulau Pinang. Itu adalah tidak baik dari segi syarak. Kerana haji itu diikat dengan tempat. Bahkan kalau kau dah pergi haji pun, dah memang pergi ke Mekah dah pun,
Tiba-tiba dia kononnya nak berfikir di luar kotak, kata dia, think outside the box. Buat apalah bersesak di Arafah hari orang ramai berkumpul tu. Jadi kita wukuf di Mina, dia kata. Malam tu tak, hari 9 tu tak ramai orang di Mina, kita wukuf di Mina. Itu bukan berfikir di luar kotak ya, itu berfikir di luar otak. Sebab kalau wukuf lain daripada Arafah, tidak sah haji dia. Ya, batal haji dia. Jadi bila kita sebut asal baik boleh buat ni, dia menyangkut ibadah yang tidak diikat. Seperti zikir, nak zikir bila terpulanglah. Nak zikir di mana tidak ditetapkan. Nak zikir banyak mana ikut kemampuan. Kecuali kalau zikir yang memang telah disebut bilangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita usahakan untuk ikut bilangan tu. Kenapa? Bimbang tak dapat fadilat yang dijanjikan. Nabi SAW baginda lepas solat, pertama baginda istighfar 3 kali. Ya, astaghfirullahalazim 3 kali. Jadi ada orang tak faham, dia kata lah lepas buat ibadah pula istighfar. Patut kita lepas buat maksiat lah kita istighfar. Betul ya, solat itu adalah ibadah. Tapi siapa tahu dalam solat pun kita ada maksiat. Dalam solat kita ada hasad, kita ada riak, kita ada ujub, ataupun mungkin ada yang kita buat tidak sempurna. Maka ikut sunnah Nabi SAW, lepas bagi salam istighfar 3 kali. Okay. Kalau untuk umum, untuk semua waktu, maka ada wirid Allahumma antas salam dan seterusnya. Tapi untuk 2 waktu, iaitu salat subuh dan salat maghrib, dia ada tambahan. Sebab Nabi SAW memberitahu, siapa yang sebut lepas daripada salat subuh dan salat maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Jadi jangan dikurangkan. Ya, imam mohon jangan dikurangkan. Sebab kita di Malaysia ni biasa kita ikut imam. Padahal birit tak boleh ikut imam. Kita dah habis dengan imam bagi salam tu dah habis dah. Hubungan kita dengan imam tu, kena ikut imam tu dah habis. Maka birit kita ikut sunnah. Kalau imam baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 5 kali misalnya, kita cukupkan 10 kali kerana Nabi SAW menjanjikan diberi 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejahatan, dinaikkan 10 darajat dan dijadikan perisai daripada syaitan dan segala perkara yang tidak disukai. Orang sibuk-sibuk cari ilmu pendinding. Boleh tak ajar kepada saya ilmu pendinding? Ni ilmu pendinding yang Nabi SAW dah ajar. Kenapa tak amalkan? Jadi pendinding, jadi perisai daripada syaitan. 10 kali saja. Jadi kalau 2 waktu ni sebelum daripada kita ubah posisi kedudukan kita daripada tahiyat akhir tu, kalau boleh kita habiskan dahulu. Kalau boleh, ya. Kalau yang jenis kaki keras tak boleh duduk lama tu, ya. Jadi terpaksalah ubah. Ini kalau boleh. Lepas 10 kali ni barulah kita ubah dan kita sebut Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Jangan dikurangkan. Kenapa? Kerana fadilatnya siapa yang sebut 7 kali lepas daripada salat subuh, kalau dia meninggal pada waktu siang, tidak masuk neraka. Dan siapa yang sebut 7 kali Allahumma ajirni minan nar lepas dari salat maghrib, kalau ditakdirkan meninggal malam tersebut, tak masuk neraka. Kalau kita tanya mungkin orang kecil hati, ya. Tuan-tuan nak meninggal bila? Nak meninggal bila? 2 pilihan saja. 2 pilihan. Tak meninggal malam, siang. Kalau meninggal malam tak masuk neraka, meninggal siang pun tak masuk neraka, asbab sebut Allah majini minana 7 kali. Takkanlah kita berkira. Ini cerita yang Nabi dah sebut bilangan. Kemudian kalau baca ayat kursi, ya, lepas solat, tidak adalah yang memisahkan orang itu dengan syurga, kecuali tunggu mati saja. Mati akan masuk syurga. Baca ayat kursi lepas solat. Kemudian 33 tasbih tahmid takbir itu dijanjikan diampunkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi kita usahakan untuk ikut bilangan dia. Tapi kalau yang tak zikir yang umum, ya, misalnya Nabi SAW bagi galakkan ada kalimatan khafifatan ala lisan, 2 kalimah yang ringan saja di lidah kita. Habibatan ila rahman, tapi dikasihi oleh Allah Ta'ala, sakilatan fil mizan, berat pada timbangan pahalanya.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi ada galakan untuk kita zikir macam itu. Banyak mana atau pulanglah. Ikut kemampuan kita. Duduk saja-saja, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tengah memandu, jam teruk, daripada kita duduk maki hamun sana sini, kita subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Berapa? Tidak ditetapkan. Nak zikir dalam keadaan ada wuduk boleh. Tak ada wuduk pun tak ada masalah. Perempuan haid pun boleh zikir. Ya. Kemudian nak zikir dalam keadaan macam mana? Berdiri boleh, dalam keadaan duduk boleh, dalam keadaan berbaring juga boleh, ikut kesesuaian. Dari segi boleh berlaku. Zikir berdiri boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyama. Orang yang zikir akan Allah Taala hal keadaan berdiri, wa qu'uda hal keadaan duduk, wa ala junubihim dalam hal keadaan mereka di atas lambung mereka, yakni sedang berbaring. Semuanya Allah puji, tapi ikut kesesuaian. Kita ambil contoh mudah. Katalah tuan imam kita tadi lepas bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya. Lepas tu nyenggeng molek, baring subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya ingat 2-3 minggu juga orang duk cerita lagi. Apa imam kita? Kena standby imam baru ni lain macam lah, buang tabiat ke apa. Padahal boleh je, kalau kat rumah tak boleh. Kat rumah kita penat, kita baring subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau dekat masjid kan akan jadi satu pandangan yang tidak cantik, kerana itu bukan kebiasaan orang zikir di masjid sambil baring. Sama juga dengan zikir berdiri. Dalam masyarakat kita ni orang akan pelik kalau zikir berdiri. Kalau nak zikir berdiri boleh, tapi jangan pada khalayak ramai. Takut orang yang tak biasa dia kata ni ajaran sesat mana pula ni. Zikir sambil berdiri. Baik. Jadi kesimpulannya, bila kita kata asal baik boleh buat adalah asal baik dari segi syarak. Maka nak tahu baik tak baik dari segi syarak, dia boleh dengan dalil yang umum, tidak semestinya dengan dalil yang khusus. Cuba lihat. Adapun yang dilakukan oleh kebanyakan ahli sunnah, yakni ahli sunnah wal jamaah, di antaranya Ibn Irfah al-Maliki dan jumhur fuqaha mazhab, makna lain daripada mazhab Malik, adalah berdasarkan apa yang disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, iaitu sahih isnad hadis yang menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud tidak berkumpul sekumpulan orang. Lalu sebahagian mereka, makna tak semua, seorang pun telah memadai, sebahagian berdoa, ya. Sementara yang lain mengaminkan. Yang lain tak doa, yang lain cuma kata amin, melainkan Allah akan mengkabulkan doa itu. Ini namanya dalil umum. Tidakkah kita itu berkumpul? Tidakkah sebahagian iaitu imam angkat tangan berdoa? Tidakkah kita makmum mengaminkan? Maka kan sudah terpayung dengan apa yang digalakkan oleh Nabi SAW, dengan galakan bahawa Allah akan memperkenankan doa tersebut. Mungkin yang berdoa tidak khusyuk, yang mengaminkan itu ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Mungkin yang mengaminkan itu sambil lewa, tapi yang berdoa itu dengan penuh keikhlasan. Jadi macam mana pun bila itulah keadaannya, maka diperkenankan doa. Jadi kalau kamu nak pegang pandangan Imam Syatibi, jangan memaksa orang lain untuk menolak pandangan ulama lain. Kerana masing-masing ada sudut pandangan yang berbeza. Jangan sampai dilabelkan gulu dan sebagainya. Terdapat risalah yang baik, kata Dr. Wahbah Zuhaili, dan dapat dipercayai dalam hal dalil berdoa secara berjamaah yang dikumpulkan oleh saudara saya sesama Muslim bangsa Amerika. Jadi ada seorang American Muslim, dia memang buat satu buku khas menceritakan apakah dalil yang menyokong amalan berdoa secara beramai-ramai. Dia telah memberikan kepada saya, iaitu kepada Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala, salinannya yang di dalamnya terdapat banyak dalil di mana diaminkan oleh orang yang berdoa dan yang mendengar. Baik. Kemudian yang kedua, telah sabit bahawa Hubaib bin Maslamah Al-Fihri, salah seorang yang mustajab doanya, ketika memimpin tenteranya menghadapi musuh, berkata kepada tenteranya. Ini dalil umum lah. Khusus nak pergi berperang, seorang angkat tangan berdoa, yang lain amin, tak ada. Dalil khusus tak ada. Tapi ini diamalkan kefahaman daripada dalil umum. Kata beliau radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tidak berkumpul, ini maksudnya terjemahannya, tidak berkumpul satu kumpulan, lalu salah seorang berdoa dan diaminkan oleh yang lain, melainkan Allah akan menyahutnya, yakni memakbulkan doa tersebut. Selesai. Zaman kita ni apa macam pun orang komplain. Ada satu tempat, dia komplain baca Yasin malam Jumaat. Sebab kata dia, dalil ni tak sahih. Baca Yasin tak perlu dah pada dalil sahih. Kerana baca Yasin tu dah confirm hukumnya sunat. Dapat pahala. Tak masalahnya malam Jumaat, Ustaz. Ya. Malam Jumaat tu fadilatnya adalah diampunkan dosa. Man qara'a surat Yasin lailatal Jum'ati ghufira lahu. Atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin malam Jumaat, diampunkan dosa dia. Tapi itu hadis dhaif. Hadis dhaif kan dipakai pada fadilat. Kita bukan bincang hukum baca Yasin. Hukum baca Yasin dah jelas. Tapi fadilat baca Yasin malam Jumaat itu dhaif. Masih ada kemungkinan Nabi kata. Maka atas dasar kita itu bercermat, tak nak terlepas fadilat, kita baca. Kalau tak ada fadilat pun dapat pahala. Kalau ada fadilat, Alhamdulillah. Dosa kita terampun. Maka surau mungkin sekabut dengar dia duk komplain. Dia kata yang sahih baca surah Al-Kahfi. Malam Jumaat, yang sahihnya adalah baca surah Kahfi. Maka surau pun ra'ikanlah. Buat baca surah Kahfi. Tak mari kau. Bagian komplain je kaji. Bagian beramal kurang. Baik. Yalah kalau Yasin pun dah syahid sekat jalan. Kahfi lagi panjang. Tak ada masalah. Memang ada dalilnya. Baca Yasin pada hari Jumaat ni. Tetapi janganlah memperlekehkan. Baca Kahfi pada hari Jumaat ni ada dalil yang sahih. Tapi janganlah dipelekehkan pula amalan lain. Kalau kamu rasa tak memadai baca Yasin, baca Kahfi. Tak ada syarat kamu kalau baca Yasin tak boleh baca Kahfi. Baik. Seterusnya, bersalam selepas solat. Apakah hukum bersalam selepas menunaikan solat? Jadi ada orang dia kata tak boleh. Bahkan orang yang strict, kalau kita hulur tangan pun dia tak nak salam. Sebab ni bid'ah. Salam lepas solat ni bid'ah. Betul tak ia bid'ah? Betul. Ya. Bersalam lepas solat ni benar, ia adalah bid'ah, yakni perkara baharu, perbuatan baharu, tidak diamalkan oleh generasi salaf. Tapi ingat baik-baik, bid'ah bukan hukum. Bid'ah adalah nama kepada benda baru. Dulu tak ada, sekarang ada. Itu namanya bid'ah. Hukum ada 5. Hukum syarak yang taklifi ada 5. Kalau disuruh kita buat, tak ada pilihan. Kalau tak buat berdosa, namanya wajib. Kalau disuruh kita buat, tapi masih ada kelonggaran, tak buat pun tak berdosa, itu namanya mandub, ataupun mustahab, ataupun sunat lah orang kita sebut. Ya. Kalau diberi pilihan, terpulanglah nak buat boleh, tak nak buat pun tak ada masalah, itu namanya mubah, ya, harus. Kalau disuruh kita jangan buat, tak ada pilihan. Kalau buat juga berdosa, itu namanya haram. Kalau dikatakan pada kita jangan buat tapi masih ada kelanggaran, yakni kalau buat pun taklah berdosa, itu namanya makruh. Tidak ada nama hukum bid'ah. Maka bid'ah itu perlu dicari hukum dia. Nak cari hukum dengan apa? Dengan dalil. Kadang-kadang mereka ni pandai sembang. Oh, agama kita terbina di atas dalil. Betul. Tapi kamu orang banyak berhukum tidak ada dalil. Bahkan kamu mensyirikkan orang pun kamu tak pandai bawa dalil. Ini cerita sebenar, ya. Kalau tuan-tuan yang rajin ikut perkembangan dalam Facebook, kalau tak rajin pun bagus juga, tenang sikit jiwa. Macam-macam dah ada dalam Facebook, dalam media sosial ni. Tuan-tuan akan perasan, saya ni difitnah, kononnya saya menganjurkan orang Islam ni minta tolong dengan pokok. Kalau kita ada apa masalah, pergi dekat pokok mana-mana, cakap, wahai pokok, tolonglah saya. Ini Ustaz Engku dia kata, suruh orang minta tolong dengan pokok. Berkata saya ni Tok Syekh pokok. Tok Syekh tu okey lagi, Tok Sami pokok ada juga. Dan melarat sampai ada yang kata Ustaz Engku ni kata boleh sembah pokok. Oh, bahaya fitnah. Ceritanya apa? Cerita sebenar. Di untold story. Datul juga tempat-tempat lain. Kat sini mungkin belum untold story. Ceritanya saya pergi satu mesyuarat fatwa. Nak bincang tentang satu isu lah. Jadi saya ni bercakap dengan orang yang berpegang bahawa istirasah tu syirik.
Kita minta tolong dengan Nabi itu syirik. Kita minta tolong dengan wali syirik. Jadi oleh kerana itu musyarat, jadi saya tanyalah. Ada ke dalil? Kan haram syirik ni hukum. Ada ke dalil yang mengatakan haram istighosah dengan wali-wali, nabi-nabi kerana mereka dah meninggal dunia? Jadi yang berkenaan jawab, dalil banyak dalam Quran semua. Oh, tolong bab mai satu. Tolong bab mai satu tu lah sampai habis musyarat tak bab mai. Kok dia lupa Ustaz? Biasalah manusia lupa. Yalah, boleh jadilah lupa. Tapi takkan sampai 14-15 yang ada PhD duduk dalam musyarat tu pakat lupa habis. Ni kan ceritanya nak mensyirikkan orang. Kata ada banyak dalil. Paling tidak banyak tu 3. Kan? Jamak. Ada 3 dalil lah kita kata. Takkan satu pun tak ingat. Bukan seorang, 14-15 orang duduk di depan tu. Takkan seorang tak boleh angkat tangan. Ini dalil dia. Makanya tak puas hati tak boleh bawa dalil tu lah. Ini demi Allah ya. Wallahi, perkataan itu keluar daripada mulut orang tersebut. Kata dia, kalau macam tu, bolehlah kita pergi kat pokok. Kita kata, wahai pokok, tolonglah saya dengan iktikad Allah yang bagi. Sebab kita duk explain pada dia apa. Minta tolong dengan wali ni dengan syarat. Iktikad kita tu bukan wali yang beri, Allah yang beri. Wali mungkin hanya doa lah di alam arwah tu. Dia berdoa kepada Allah, Allah perkenankan doa dia. Jadi dia kona kot tu. Dengan syarat, kita iktikad bukan pokok yang beri, Allah yang beri. Jadi awal-awal sudah saya jawab, istighosah tidak disyariatkan macam itu. Tapi dia dah ulang banyak kali, jadi saya cakap boleh dengan maksud tidak syirik. Bukan boleh dengan maksud boleh diamalkan. Sebab iktikad dia tu Allah yang beri. Tidak syirik. Saya bagi contoh macam ini ya. Kalau satu orang, dia makan nasi. Iktikad dia bukan nasi yang mengenyangkan. Tapi Allah yang mengenyangkan. Syirik atau tidak? Tak syirik. Kalau dia makan nasi, dia memang yakin nasi itulah yang mengenyangkan. Diri nasi itu memang mengenyangkan. Bukan Allah yang mengenyangkan. Syirik atau tidak? Syirik. Baik. Kalau dia makan babi, ya, dengan iktikad, bukan daging babi itu yang bagi dia kenyang. Allah yang bagi dia kenyang. Syirik atau tidak? Saya ulang. macam orang politik pula saya ulang ni. Kadang orang politik dia ulang tu supaya orang percaya apa yang dia cakap. Ustaz dia ulang supaya orang faham. Ya, saya ulang ya. Dia makan daging babi. Iktikad dia Allah yang bagi dia kenyang. Bukan daging babi itu yang bagi dia kenyang, Allah yang bagi dia kenyang. Syirik atau tidak? Tak syirik lah. Oh, jadi kamu kata boleh makan daging babi lah. Kan lain. Tak syirik satu bab. Boleh ke tak boleh makan daging babi tu bab lain. Tak syirik tu sebab dia iktikad Allah yang beri. Tapi minta dengan pokok tu bid'ah. Sebab ia bukan asbab. Minta tolong ni ada 2 jenis. Satu minta tolong secara hakikat. Minta tolong secara hakikat dengan Allah saja boleh. Nabi SAW pernah bersabda, "Iza sta'anta fasta'in billah." Bila kamu minta tolong dengan Allah. Itu makna hakikat. Nah, kalau asbab boleh minta tolong dengan manusia. Sebab itu Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong-menolonglah di atas kebaikan dan melakukan takwa. Mana boleh kita sesama manusia ni minta tolong. Ya, masjid nak buat program ni tak cukup duit. Minta tolong dengan orang korporat bagi duit. Minta dengan Allah direct lah. Oh, iyalah. Memanglah. Allah tu hakikat. Allah yang gerakkan hati orang tu nak bagi tak bagi. Yang kita tolong dengan makhluk ni asbab. Adakah Allah jadikan pokok tu asbab dengan cara kita pergi minta tolong dengan dia macam itu? Kan tidak. Memang pokok tu ada manfaat dia, tapi bukan dengan cara kita pergi minta tolong. Tapi kita mungkin ambil kayu dia, potong, buat rumah. Mungkin ada jenis-jenis pokok, kita ambil akar dia, rebus, minum air dia, sihat. Ada jenis-jenis pokok tu, daun dia, dikeringkan, dibuat apa, dibuat ubat. Macam itu. Tapi diwar-warkan sebab mesyuarat tertutup. Jadi masing-masing siapa nak sembang, dia sembang lah. Saya pula tak ada rakaman. Kalau saya ada rakaman, senang. Jadi disebarkan. Oh, kata mereka ni, dengan pokok boleh tak tolong. La ilaha illallah. Ayat tu ayat hang. Hampir buhlah mulut aku pasal apa. Ini tak elok lah. Jadi kita nak pertahankan pun tak ada point. Sebab itu bukan pandangan kita. Kalau dia kata, okey, jom kita berhujah tentang keharusan istighosah dengan wali-wali yang telah meninggal dunia, itu kita mahu.
Sebab itu memang pendirian kita. Tapi kalau tak tolong dengan pokok, pendirian dia pun bukan, pendirian kita pun bukan. Cuma dia corner kat situ, bila kita kata tak boleh, dia kata mana dalil? Nak katanya, kita samalah, sama-sama tak boleh buat dalil. Perlu dalil apa lagi? Barang sepakat. Benda itu dah sepakat, tak boleh tak tolong dengan pokok, tak perlu ada dalil lagi. Dalil ni sebab nak buktikan. Jadi, tak perlu. Apa dalil tak boleh makan batu? Dia memang batu bukan makanan. Memang tak boleh lah. Tak perlu kepada dalil lah. Memang pokok tu bukan asbab. Lain kalau handphone. Handphone boleh. Siri, please call my wife. Oh, minta tolong dengan telefon, suruh telefon bini dia. Sebab dah dengan teknologi yang ada, dengan voice recognition, dengan AI dan sebagainya, telefon telah jadi asbab yang akan membantu kita bila kita bercakap dengan dia. Maka tidak syirik. Oh, syirik Ustaz minta tolong dengan telefon. Bukan. Dia sudah jadi asbab. Bila kita bercakap, dia akan trigger, dia akan recognize, dia akan buat sesuatu. Siri, please search Masjid UK Perdana. Misalnya lah. Oh, dia buka map, dia pun tunjuk. Boleh lah. Sebab itu asbab. Baik. Dia pun kerjasama untuk menamatkan kuliah 10 minit selepas waktu syuruk. Jadi 7.3 minit syuruk, 7.13 kita berhenti. Boleh InsyaAllah lebih kurang lah. Hukum bersalam selepas menunaikan solat. Maka apabila ditanya tentang hukum bersalam ini, ulama yang hebat seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau cari dalil. Sebab beliau tahu benda ni bid'ah. Tapi dalil mana? Tidak ada dalil khusus menyuruh. Kalau ada dalil khusus Nabi suruh bersalam lepas solat, maka boleh jadi wajib, boleh jadi sunat. Sebab itu kemungkinan bila disuruh. Tak ada. Dalil suruh bersalam ada, tapi bersalam lepas solat tu tak ada. Kemudian tidak ada juga dalil yang melarang. Kalau berjumpa dengan sesama saudara kamu, hendaklah kamu bersalaman. Kecuali lepas solat, jangan salam. Tak ada pula. Kalau ada, mungkin haram, mungkin makruh. Kerana bila dilarang, ini dua kemungkinan. Bila tidak ada dalil menyuruh, tenafilah wajib dan sunat. Tidak ada dalil yang melarang, maka tenafilah haram dan makruh. Tinggal satu lagi hukum syarak, namanya mubah, harus. Maka Imam Nawawi berfatwa, bersalam lepas solat itu bid'ah yang harus hukumnya. Boleh buat. Harus tu macam mana? Harus tu kalau sebelum solat kita dah jumpa dah. Datang awal masjid dah jumpa, dah bersembang ya. Dah salam dah pun. Tapi oleh kerana dah biasa, lepas sembahyang salam lagi sekali. Itu yang harus. Tapi kalau memang masuk-masuk masjid tak jumpa pun, terus sembahyang, lepas sembahyang baru jumpa, maka bid'ah yang sunat. Kerana memang disunatkan kita tu bersalam bila baru berjumpa. Ya sikit-sikit salam tu kan Ibrahim pendek dalam cerita Piramli tu. Baru nak cakap ya Allah Muhammad. Baru nak cakap Allah Muhammad tu bid'ah ya tu. Ya. Baik. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya dalam bab manaqib daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW sedang melakukan perjalanan dari Hazirah menuju ke kota Batta. Lalu baginda berwudu, kemudian mendirikan salat zuhur dan 2 rakaat dan salat asar 2 rakaat. Sedangkan waktu itu baginda menggunakan tongkat besi. Maka orang ramai yang berada sekitar baginda mengambil tangannya lalu mengusap muka mereka dengan sapuan tangan tersebut. Abu Juhaifah berkata, lalu aku pun memegang tangan baginda SAW, maka aku pun meletakkannya di wajahku, di mana tangan baginda itu lebih sejuk daripada air dan lebih wangi daripada bauan minyak wangi. Jadi ini umum saja, mana walaupun tidak ada satu tuntutan khusus, tapi kalau nak buat pun boleh. Ada orang bila nampak Nabi lepas solat, dia pergi salam dan cium tangan. Rasulullah SAW bersabda, ini dalil umum ya. Tasafahu yazhabul ghil wa tahadu tahabbu wa tazhabu syahna. Hendaklah kamu tu bersalam-salaman, umum je. Mana bila Nabi perintah suruh bersalam, lepas solat boleh, ya sebelum solat boleh salam, ya di kedai boleh salam, di tepi jalan boleh salam. Kerana apa? Kerana bersalaman ini menghilangkan perasaan benci ataupun dengki. Dan hendaklah kamu tu saling memberi hadiah.
pasti kamu akan saling menyayangi. Jadi kita bagi hadiah tu boleh menimbulkan rasa kasih dan sayang. Jadi dengan kawan ke, dengan jiran ke, dengan pasangan ke, sekali-sekala bagi hadiah. Kerana itu menimbulkan rasa kasih sayang dan hilang permusuhan. Manakala berjabat tangan setelah selesai solat, tidak ada seorang pun daripada para ulama yang silam lah. Yang sekarang ni tak tahulah macam-macam. Yang mengharamkan tidak ada. Mereka berpendapat hukumnya adalah sunat. Dan kalaupun dikatakan benda baru, bersalam lepas solat tu, itu adalah bid'ah yang hasanah atau bid'ah yang diharuskan. Imam Nawawi juga menganggap ia sebagai sesuatu yang baik dilakukan. Mas'alatun. Satu persoalan. Halil musafahatu ba'da salatil asri wa subhi fadilatun aw la? Adakah bersalam-salaman lepas daripada solat asar dan solat subuh itu satu kelebihan, ada fadilat ke ataupun tak ada? Ya. Kenapa ditanya dua solat ni? Sebab itu yang berlaku di zaman Imam Nawawi rahimahullah taala, waktu lain orang tak salam. Kemungkinan wallahu alam sebab waktu lain ada solat ba'diyah. Lepas subuh tak ada ba'diyah. Habis tadi ustaz sembahyang saya bukan sembahyang ba'diyah, saya sembahyang sunat fajar. Ya, solat qabliyah itu waktu dia daripada masuk waktu sampai habis waktu. Jadi nama pun qabliyah. Maka eloknya kita buat sebelum fardu. Kadang-kadang tak sempat. Macam saya tadi nak cepat, tak sembahyang lagi solat sunat fajar. Ya, sampai-sampai orang dah sembahyang terus sembahyang. Masih waktu untuk saya lepas solat fardu subuh, solat sunat fajar. Bukan qada. Qada tu kalau dah habis waktu subuh. Memang masih waktu dia lagi. Ingat ya. Solat sunat qabliyah daripada masuk waktu hingga habis waktu. Itu waktu dia. Kali kalau tak sempat buat sebelum, masih disunatkan kita buat selepas. Asalnya subuh tak ada ba'diyah. Asar bersama. Lepas sembahyang asar tidak ada solat sunat ba'diyah. Mungkinlah oleh kerana tak ada solat sunat ba'diyah, mereka pun bersalam-salaman. Kalau zaman kita ada Imam Nawawi masih hidup lagi, tak perlu tanya macam itu. Terus tanya, Tuan Imam, Tok Syekh, apa hukum salam lepas solat? Sebab kita lepas semua solat baru kita salam. Betul tak? Bukan subuh saja, lepas zuhur kita salam, lepas asar kita salam. Jadi tanya saja lepas solat apa hukumnya, ada fadilat ke? Jawabnya, la. Jawabnya, maaf. Al-musafahatu sunnatun inda talaqi. Jadi Imam Nawawi bagi hukum umum dulu. Bersalam ini sunnah. Maknanya satu benda yang Nabi suruh. Dan sunat, dapat pahala ketika berjumpa. Sunnah ni boleh jadi dengan makna itulah cara Nabi. Nabi buat atau Nabi suruh. Itu maksud sunnah. Ada kalanya sunnah itu dalam kitab fiqh maknanya sunat. Jadi jangan keliru ya. Ada orang dia ingat sunnah di situ mesti makna sunat. Sunnah berarti dengan makna Nabi suruh dan Nabi buat. Jadi kalau berjumpa bersalam tu Nabi suruh. Wa amma taksi sunnah silaha ba'da hataini salataini fa ma'dudun fil bid'ah. Maaf. Adapun orang ramai mengkhususkan bersalam-salaman ni lepas daripada salat subuh dan salat asar, ini termasuk dalam perkara bid'ah, perkara baharu, al-mubahah, yang harus. Mana boleh buat? Bila kata harus, kalau kita faham hukum lah ya, tak nak salam pun tak apa, harus. Lepas sembahyang tak nak salam boleh. Nak salam boleh. Cuma pertimbangan kita adalah kalau benda itu dah jadi biasa, maka kita raikan. Kerana al-khuruj an adatin nas la yanbaghi khuruj an adatin nas illa fil haram. Ini kata al-Imam Ibn Aqil rahimahullah taala dalam kitab Al-Funun. Tak sepatut kita keluar daripada kebiasaan manusia. Kecuali kalau kebiasaan itu haram, kena tinggal. Bersalam lepas solat haram tak? Harus. Orang biasa salam tak? Biasa. Raikan. Sebab kalau kita tak raikan, agak akan rasa pelik. Bayangkan kalau tadi tuan hulurkan salam, tangan nak bersalam, yang berkenaan tak salam. Apa salah aku Ada apa cakap kat dia? Akan timbul perasaan kurang senang macam itu sebab sudah jadi kebiasaan. Tapi hukum asalnya harus. Nak buat boleh, tak nak buat tak apa. Wal mukhtar, ini pandangan yang dipilih. Annahu in kana hadzal syakhsu qad ijtama'a huwa wa huwa qabla as-salati fa huwa bid'atun mubahatun kama qila. Ini pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi,
Iaitu kalaulah orang tadi, dia dan kawan dia tu dah berjumpa dah pun sebelum solat, maka salam lepas solat tu bid'ah yang harus. Wa in kana lam yajtami'a fahuwa mustahabun. Kalaulah sebelum solat tak jumpa lagi, lepas solat baru jumpa, maka itu sunat. Sebab mengambil hukum umum bila baru jumpa sunat salam. Li'annahu ibtida'al liqa'. Kerana itu mula-mula jumpa. Kan halus cara ulama mengupas hukum. Bukan asal tak ada zaman Nabi, haram. Oh, time orang hang kata haram, ya. Time hang buat okey pula. Ada tukar nama je pun. Buat maulid tak ada dalil. Tak ada zaman Nabi buat sambutan maulid. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau lah sambut maulid ni bagus, lama dah depa buat. Tapi zikra Rasul tak apa. Buat forum zikra Rasul tu tak apa, bagus. Zaman Nabi ada ke forum zikra Rasul? Bulan Rabiul Awal, bulan kita menghayati sirah Nabi. Habis selama ni umat Islam duk sambut maulid tak cerita sirah Nabi ke? Ni perangai orang kata. Perangai. Orang kata timur kata perangai. Bila orang lain buat, semua haram. Maulid tak boleh. Bid'ah sayyi'ah, dalalah, syirkiyah lagi. Bid'ah yang ada elemen syirik lagi. Tapi kalau kamu buat, tukar nama, jadi boleh. Jangan macam itu. Doa kunut, insya-Allah kita akan bincang pada kuliah yang akan datang. Apa hukum doa kunut pada solat subuh. Wallahu a'lam. Biasa tak ada soalan sini ya. Cuba tanya, ada sebarang soalan? Kalau saya mampu jawab. Seperti biasa, tidak ada, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.